Bersama dengan saya, Kaunselor Azzi. Okey, bertemu kita dalam video untuk rancangan YouTube dan juga untuk Facebook AIMS Counselling. Baik, hari ini saya sebenarnya saya dah lama sebenarnya nak kongsikan apa yang saya nak cakap ni. Saya mula terfikir, saya nak cakap ke ataupun saya nak buat penulisan. So end up saya rasa tak apalah, saya akan buat secara secara video, dan kalau saya ada kelapangan saya akan tulis semula apa yang saya cakapkan ini dalam bentuk penulisan, supaya sebab setengah orang tak suka tengok video dan ada orang yang lebih suka membaca. Jadi saya buat dua-dua sekali, insya-Allah. Baik, untuk hari ini saya nak kongsikan sebenarnya satu benda yang satu benda tentang perubahan Niloufar memakai nikab. Saya tahu benda ni sebenarnya ada yang saya rasa satu Malaysia menyambut baik perubahan Niloufar memakai nikab, walaupun ini agak mengejutkan. Ialah sebab dia merupakan ikon fashion dalam Malaysia yang menjadi tarikan kepada banyak produk, dan juga dia sendiri menjadi duta kepada produk-produk lokal maupun international. Jadi bila buat perubahan memakai nikab ini, seperti mana Niloufar sendiri cakap, dia membuat satu pengorbanan yang besar kerana dia sangat suka kecantikan. Jadi benda ni membuatkan saya terfikir, apakah yang berlaku sebenarnya yang membuatkan perubahan terhadap diri dia. Tapi saya bukanlah wartawan untuk bercakap tentang adakah dia akan bertemu dengan jodoh membuatkan dia nak berubah untuk mendapat lelaki yang baik ke, ataupun dia benar-benar mimpi ke. Tak, saya tak nak cakap tentang tu sebab saya bukan wartawan. Apa yang saya nak kongsikan adalah tentang bagaimana perubahan Niloufar itu dari sudut pandang psikologi. Baiklah semua, jika kita lihat sebenarnya apa yang manusia inginkan dalam kehidupan ini ada banyak sangat. Ya, ada banyak sangat. Kita ada orang yang dalam hidup dia inginkan duit yang banyak. Ada orang dalam hidup dia inginkan perkahwinan yang awal, bahagia sehingga dia rasa anak-anak itu seperti sebaya dengan dia bila dah meningkat tua. Ada yang juga mengejar status ataupun kedudukan, sebab dia merasakan dengan adanya status dan kedudukan ini mampu mengubah diri dia dan juga seluruh keluarganya. Jadi keperluan manusia itu berbeza-beza menurut apa yang dia nak. Macam katakanlah saya nak, katakan kita cakap tentang nak makan. Saya punya selera contoh western. Ada orang selera dia eastern. Maksudnya dia suka makanan, mungkin makanan Melayu. Tapi saya lebih suka makanan barat. Dua-dua ini adalah keperluan dia, keperluan makan, tetapi selera yang berbeza. Jadi apa yang saya cakap kat sini adalah semua orang sebenarnya memerlukan benda ataupun keperluan satu keperluan yang memenuhi kehendak dia. Kehendak ke nafsu ke tak kisah. Sebab kalau tak ada nafsu makan, kita tak ada selera nak makan. Jadi semua ni adalah kehendak yang sebenarnya secara nalurinya Allah bagi kat kita untuk kita merasainya, supaya membuatkan kita, bila kita ada rasa kehendak dan nafsu ni, membuatkan kita nak mencari apa yang kita nak cari. Ada orang nafsu dia dengan duit, jadi dia nak sesuatu untuk dia mendapatkan sesuatu. Jadi berbalik kepada apa yang saya nak ceritakan tentang perubahan Niloufar memakai nikab dari sudut psikologi. Baik, bila saya cakap tentang keperluan, kalau menurut psikologi dalam kata hierarki keperluan Maslow. Okey, saya ulang, hierarki keperluan Maslow. Maslow ni adalah founder kepada hierarki keperluan ni. Sebab tu namanya Maslow ya. Jadi kalau ikut kepada hierarki keperluan Maslow, dia ada 5 stages, dia ada 5 peringkat. Kalau ikutkan dia ada berbentuk piramid. Maksudnya daripada level yang paling bawah sehingga yang paling atas. Jadi bila level yang paling bawah, ini dah selalu orang kata bila piramid, sistem piramid, yang paling bawah ni adalah yang paling banyak, paling basic. Yang paling atas tu adalah yang paling kecil, yang paling orang kata nak mencapainya perlukan kata ialah step by step untuk capai kepada yang atas ni. Baik, saya akan kongsikan apakah satu persatu hierarki keperluan Maslow ni. Baik, keperluan yang paling asas, yang paling bawah adalah keperluan psikologi. Keperluan psikologi ni seperti mana sebenarnya
makanan, air, tempat tinggal, tempat tidur, udara dan sebagainya. Okey, yang ini adalah keperluan asas, keperluan psikologi. Apa yang keperluan psikologi yang kita nak? Kita perlukan udara, kita perlukan nafas. Sebab kalau tidak ada, kita semput. Macam itulah kan. Kita akan sesak nafas. So, benda ni adalah keperluan asas, keperluan psikologi yang kita nak. Kita perlukan sumber makanan. Kita perlukan air untuk menghilangkan rasa haus, rasa dahaga. Kita perlukan makan supaya memberikan kita tenaga. Jadi keperluan asas ini boleh katakan semua orang memerlukan keperluan asas ini. Bila keperluan asas ini tidak dipenuhi, dia agak sukar untuk menaiki kepada peringkat yang atas dalam hierarki keperluan Maslow. Baik, keperluan asas ini sangat penting dan semua orang memerlukan keperluan asas ini. Jika lihat kepada Niloufar, keperluan asas ini telah lama dimiliki. Maksudnya dari sudut dia nak mendapatkan makanan ke, tempat tidur ke, air ke, apa-apa saja dia boleh dapat apa-apa saja. Maksudnya dia dah mencapai dah benda ni. Benda ni senang. Katakanlah dia teringin nak makan makanan mewah, dia boleh pergi. Dia teringin makanan kampung, dia boleh pergi. So dia boleh pilih apa saja yang dia nak. Macam setengah orang, keperluan psikologi ini terpaksa berdikit-dikit. Nak KFC tetapi terpaksa memikir sebab tidak ada kecukupan, maka cukuplah sekadar ikan kering dan nasi putih. Macam itulah. Jadi kalau ikut Niloufar, basic yang bawah ini telah dipenuhi. So kita pergi ke next stage. Next stage adalah tentang keselamatan atau safety. Yang ini lebih kepada sebenarnya kesihatan, tentang lebih kepada keselamatan lah, pekerjaan, harta dan sebagainya. So ini adalah lebih kepada yang nombor 2. Nombor 2 tentang keselamatan lah. Sebab tu orang kata keselamatan ni tempat tinggalnya macam mana? Adakah terjamin ke tidak? Gated ke atau guarded ke tidak? Jadi macam benda-benda macam ni lebih kepada safety. So kalau kita lihat kepada Niloufar, alhamdulillah dia telah memenuhi keperluan ini. Ada tempat tinggal yang sangat-sangat selesa, career dia ataupun kerjaya dia yang agak stabil, yang sangat stabil sebab dia bukan sahaja selebriti, dia bukan sahaja sebagai duta, tetapi dia juga adalah business founder. So dia juga mengemudi syarikat atau bisnes dia sendiri, iaitu syarikat dia lah. Okey. Jadi maksudnya kat situ dia dah ada psikologi dia dah sangat okey, dia punya safety dia pun sangat okey. So kita pergi ke peringkat yang ketiga. Peringkat ketiga adalah love and belonging, iaitu tentang kasih sayang. Okey, kasih sayang ni dia bukanlah sekadar suami isteri, tetapi kasih sayang ni apa-apa jua yang berkaitan dengan hubungan dengan rakan, dengan ahli keluarga maupun dengan pasangan. Okey. So kalau dilihat Niloufar, dia sangat akrab dengan keluarga dia. Ya, terutama dengan ibu dia, dengan bapa dia. Dia sangat akrab, dia sangat rapat. Okey. Dan dengan adik-beradik dia pun sangat kamcing, apatah lagi dengan kawan-kawan. Sebab tu kata kalau kita tengoklah Niloufar sendiri, bila dia dia host satu rancangan tu, dia memang kalau benda tu kelakar, dia memang gelak besar. So orang senang dengan dia, so orang senang friends dengan dia. So dari sudut dia berhubung dengan kawan-kawan dia, dengan family, so benda tu tak ada masalah. Sebab dia berjaya untuk mengekalkan pada peringkat kasih sayang ini yang amat yang cukup, orang kata cukup ampuh. Okey, sebab dia penuh support penuh support kasih sayang, penuh sokongan kasih sayang daripada keluarga, rakan-rakan. So benda-benda yang stage yang ketiga ini pun Niloufar telah capai. Ya, telah capai satu peringkat yang dia agak stabil kat situ. Macam saya kata, dia agak ampuh kat situ. Okey, so 3 layer, 3 stage, 3 peringkat yang telah dipenuhi oleh Niloufar membuatkan dia rasa dia dah selesa. So bila 3 benda ni dah selesa, orang akan move kepada peringkat yang keempat. Peringkat keempat ni apa? Peringkat keempat ni adalah esteemkan diri. Okey, esteemkan diri ni lebih kepada sebenarnya lebih kepada sebenarnya pencapaian. Okey, apa yang pencapaian dia?
dia punya kendiri dia, bagaimana dia membawa kendiri dia, pencapaian dia, juga penghormatan daripada orang lain ataupun dia menghormati orang lain. Okay, kalau kita lihat stage keempat ni stage keempat ni, sebab itu saya kata tak ramai yang boleh capai lagi, sebab kebanyakannya akan capai pada yang basic dan juga yang kedua ataupun yang ketiga, kasih sayang. Untuk yang keempat ni, bila dia mencapai satu pencapaian yang mungkin dia rasakan pencapaian dia yang sangat-sangat the best dah. So kalau kita tengok Lina Lofa, dia dah cukup untuk menjadi host yang terbaik atau dah pernah menjadi pelakon. Lepas tu dia boleh jadi host secara live ataupun event yang besar, dan pencapaian dari sudut bisnes, bagaimana dia boleh untuk orang kata maintain dia punya bisnes dia tu dalam jangka masa yang lama ya. Jadi pencapaian ini telah naik sedikit demi sedikit dan dia dah ada peringkat keempat ni. Dia dah boleh stabil. Dia dah digelar ikon Muslim. Dia dah digelar ikon Duta Malaysia. Jadi benda ni yang keempat ni adalah satu pencapaian dia yang agak stabil juga. Dia telah mendapat dah benda yang dia nak dapat. Katakanlah dalam bisnes, kita semua ni, katakanlah kita ada antara yang viewers ni dia, menjadi dropship ke, seller ke apa, akan ada satu rasa macam sampai bila dia nak capai the next angka. Dia katakan sales bulan ni 100,000, sales bulan depan dia nak up 110,000. So dia akan capai sikit kepada sikit. So bila lama-lama dia akan mahukan satu pencapaian yang di luar jangkaan dia, pencapaian yang sangat wow. Okay, jadi Nilofa dia dah capai banyak benda dalam hidup dia. Pencapaian dari sudut dia sebagai anak, pencapaian dia dalam bisnes, dalam kerjaya dia sebagai selebriti, pencapaian dia juga dalam orang kata banyak benda lah. Jadi dia dah capai beberapa kategori pencapaian. Macam ada setengah pada kita capai, tetapi kita capai satu benda je. Aku menjadi contoh isteri yang sangat solehah, yang sangat orang kata berjaya. Kenapa dia kata jadi isteri solehah yang berjaya? Sebab dia bekerja daripada rumah dan dia boleh menjaga anak, membesarkan anak dengan sangat baik, suami dia terjaga dan sebagainya. Maksudnya kat situ dia capai, tapi dalam satu kategori. Tapi Nilofa dia dah mencapai banyak kategori pencapaian dia. So dia dah capai kepada 4 perkara. Sangat banyak. Dia bukan capai dalam negara je tau. Dia dah mencapai kepada luar negara. Satu pencapaian yang sangat, macam dia kata, dia pernah cakap, dia rasa dia tak mungkin menjadi seorang model sebab dia tidak tinggi seperti model. Tetapi dia telah orang kata mengubah persepsi itu. Dia adalah dengan ketinggian yang agak macam biasa-biasa, bukanlah ketinggian model, tetapi dia boleh menjadi ikon model ataupun duta produk dengan package apa yang dia ada. Yelah, wanita ASEAN kan kita bukanlah terlalu tinggi dan terlalu rendah, tapi kita agak-agak macam biasa je. Tapi dia boleh membawa diri dia dengan apa ada pada diri dia untuk dia capai sesuatu. So dia dah beat sesuatu luar daripada persepsi biasa. So ini yang dikatakan orang kata pencapaian yang luar biasa yang dialami. Jadi stage yang terakhir, saya kata stage psychological dia dah okey, stage keselamatan dia dah okey, kasih sayang dia sangat okey, pencapaian dia dah okey, dia dah capai kepada 4 stage ni. So dia move kepada stage yang terakhir, iaitu stage self actualization, iaitu penyempurnaan kendiri. Iaitu dia lebih kepada moral, creativity dan penerimaan sebenarnya. So bila dia dah ada semua ni, dia dah sampai kepada penyempurnaan kendiri, apa lagi yang dia nak buat? Dah tak ada benda dah dia nak capai, dia dah capai macam-macam. So bila dia dah capai kepada 4 perkara ni dari sudut psikologi, 4 benda dia dah capai, dia dah move kepada the next level yang mana dia orang kata penerimaan dia berserah sahaja kepada Tuhan. Bukan nak kata orang lain yang tak capai kepada 4 stages ni tak ada penyempurnaan kendiri, bukan. Sebab tu saya kata setiap orang berbeza dia punya keperluan. Ada orang dia sebenarnya dah capai dah
So penyempurnaan diri dia adalah sebenarnya dia berbakti kepada orang tua je. Contoh, berbakti kepada orang tuanya, dia berbakti kepada keluarganya. So dia banyak fokus kepada yang situ. So itu yang dia dah capai. Baik, tapi saya nak cakap tentang perubahan Niloufar sebab dia memakai nikab. Dia pada usia yang muda dia mengorbankan kecantikan dia hanya untuk dia berubah sesuatu. Sebab tu saya cakap dia telah, orang kata, mengambil dia dah telah capai kepada 4 stages keperluan tu, dia move kepada next stages sebab dia dah memiliki segalanya. Dia dah dapat apa jua segalanya. Sekarang ni adalah more kepada bagaimana dia nak menyumbangkan diri dia, satu kepada community, satu juga kepada agama. So community kan dia banyak buat, orang kata, charity. Sebab tu ada artis-artis lain juga, dia dah capai kepada satu level yang sebenarnya dah agak stabil dan dia rasa dah tak ada apa lagi dah dia nak dalam dunia ni. Sebab tu dia banyak buat charity, dia banyak buat amal. Macam saya cakap lah ya, contoh not Niloufar saja, sebab saya kata artis atau selebriti yang lain. Contoh saya boleh nyatakan kat sini seperti mana Datuk Izaman, okay, macam Wawa Zainal ke dan sebagainya. So dia dah orang kata dah tak ada apa dah dia nak capai dalam dunia ni. So adalah more kepada penerimaan diri dia, morality dia, apa benda yang dia nak buat. So, sebab itulah saya kata dari sudut psikologinya, Niloufar telah mencapai keperluan psikologi yang secara berperingkat sehinggalah kepada peringkat yang atas. Sehinggalah dia rasakan apa yang perlu dia buat untuk dia menyumbang kepada orang lain. Bukan dah dia nak capai yang 4 stages tu tadi, lebih kepada diri dia. Apa basic needs yang dia nak, iaitu apa keperluan asas yang dia nak, psikologi food ke water ke, apa keselamatan dia, kasih sayang dia nak, kesayangan yang dia nak, dan juga pencapaian kepada diri dia. So bila semua benda yang dia dah dapat pada diri dia, so sekarang ni stage yang kelima adalah bagaimana dia berfikir apa yang dia nak buat juga kepada orang lain. So itulah yang telah berlaku kepada Niloufar yang saya boleh bungkaikan dari sudut pandang psikologi. Okey, secara kesimpulan bila saya nak cakap, saya nak bagi tahu. Setiap orang, saya kata, mempunyai keperluan yang berbeza. Okey, tetapi dia secara berperingkat. Saya dulu mengkaji ketika saya buat masters, saya mengkaji tentang gelandangan, iaitu homeless ya. Bila saya kaji, saya melihat mereka memang memerlukan psychological yang bahagian bawah sekali ni. Okey, jadi inilah yang saya nak cakap. Inilah yang saya nak bagi tahu bahawa masing-masing memerlukan keperluan masing-masing. So just go for it. Dan inilah sebenarnya yang saya nak katakan perubahan seseorang itu berdasarkan psikologi. So nantikan kepada video yang lain pada next episode. Kalau ada apa-apa sumbangan idea, boleh bagi tahu kat saya dalam Facebook X Counseling. So itu saja untuk hari ini. Bye.